Tiba-tiba lah gambar tu cocoknya sini. Yes. Yes. Automatic. Yang ni pun sama juga 90 degree. That's it. Asalkan diameter cocoklah kod mana pun. Mesti jadi 90 darjah. Saya panggil sebagai hidden. Maksudnya siapa tahu je tahu. Ada orang tak trigger pun. Dia tengok kan. Okay. Betul je. Dia katalah. Dan soalan macam ni soalannya. Dia bagi A, B, C. Dia bagi apa tau? A, B, C merupakan diameter bulatan. A, B, C merupakan diameter bulatan. Maksud saya macam, okay. Ayolah. Janganlah. Bila diameter je waktu trigger. Diameter, macam ni je. Terus tiba-tiba. Macam tu. Faham. Okay. Dan biasanya kalau siapa yang mula-mula baru belajar topik ni kan, diorang suka kertas tu berpusing-pusing lah. Berpusing-pusing lah. Cari macam arkitek lah, cacah semua kan. Okay. Okay, let's go. Kita pergi ke rule yang seterusnya. Tengok baik, saya labelkan ini. Awak akan nampak ada MS, MS dan satu lagi ialah MS juga. Bukan Ramli MS. Apa kena mengena Ramli MS dalam cerita saya ni? MS tu stand for mesti sama. Mesti sama. Maksudnya ialah bukan MS yang pink tu berapa meter, apa millisecond. Bukan, tak ada kena mengena pun sebenarnya. MS lah mesti sama. Maksudnya segala nilai yang saya nak sebutkan ni, nilai sama. Kalau 20, 20. Kalau 40, 40. 70, 70. Sama saja. Dan saya akan terangkan belakang tabirnya kenapa. Behind the scene lah orang panggil. Tengok belah kiri tu. Sekolah ada cakap pasal hal ni tau. Dia ada cakap pasal butterfly lah, roket lah, sisi empat kitaran lah. Pernah dengar? Kan cikgu sebut kan, ada sekolah sebut ni ribbon lah, macam-macam lah mazhab masing-masing lah. Tak kisahlah apa-apa pun. Tapi belakang tabir ni macam ni sebenarnya. Awak akan nampak bentuk ni ada 3 segitiga. Dan 3 segitiga ni pula kalau perasan mereka start dekat kaki yang sama ni yang merah ni. Dan kaki ni tarik dapat 40. Kaki yang sama tarik 40. Kaki yang sama tarik 40. Sebab itulah angle diorang sama. Sebab kaki yang sama, sebab itulah angle diorang sama. Ada tetapi. Tetapi hanya apply dalam topik circle sahaja. Nampak ada circle. Kalau tiba-tiba lah saya buang circle ni, tak jadi itu topik lain, topik polygon. Tak ada kena lah. Sekarang dalam circle, yes menjadi. Andai kata saya tarik lain lah. Andai kata saya tarik sini satu, lepas tu saya tarik satu lagi, saya tarik sini. Awak rasa berapa nilai atas ni? Sama juga, betul. Nilai kat atas ni sama juga ialah 40 darjah. Atas alasan kaki yang sama. So, walaupun kecil kat bawah. Betul. Walaupun kat sini. Ya, betul. Saya buat Saya buat. Yes. Macam ni. Walaupun bagi awak rasa, macam tak logik ke so. Yang lain semua nampak terkangkang besar sikit. Macam kecil sangat je so. Ya, dia tetap 40 darjah. Why? Rule dia. Tak boleh lawan. Undang-undang dia. Walaupun kecil tu. Share kaki sama. Faham? Okay, good. Yang belah kanan ni pula. Dekat sekolah suka benda-benda ni. Tengok saya buat macam ni. Sekolah pakai ayat lah sebenarnya. Dia orang suka pakai ayat. Dia bagi A, dia bagi B, dia bagi C. Dia bagi ayat apa tahu? Dia kata ialah AB sama juga dengan BC. Ada orang akan baca sebagai AB sama dengan BC tu. Oh, okey. Bukan. AB sama dengan BC tu maknanya dia memborakkan pasal apa tahu? Lengkuk ataupun arc. AB punya lengkuk dengan BC punya lengkuk ni bukaan dia sama besar. Sebelum tutup pun ada risuai sama. Sebab tu lah ni lengkuk yang sama, sebab tu angle diorang pun sama. Kalau tadi, kaki yang sama, sebab tu angle diorang pun sama. That is why macam itu. Are we good? Internet saya lag ah? Tak lag ke? Uish, bosan lah tak lag. Aduh. Tak lag. Alamak. Tak lag ke? Aduh, internet laju sangat lah. Saya nak kena call balik lah. Dia apa? Developer yang ni, slow internet saya laju sangat. Sampai tahap internet laju ni, saya kongsi satu building. Laju sangat internet. Kongsi satu building. Pakailah internet saya pun. Tak habis. Laju lah, tak lag. Bosan lah. Nazir cuba check. Nazir tak lag Alah, tak lag lah. Boring lah. Saya nak lag. Alamak. Saya nak lag. Aduh. Biasa macam ni. Saya down lah sebab tak lag. Down.
Belagak. Okey. Macam tu. Okey. Password, sir. Share password. Password dia baby kampung baru. Password dulu dia tahu. Aduh. Okey, yang ini pula. Saya rasa yang ini quite normal lah. Ni tak nak terang lah. Saya rasa yang ni dalam in your blood lah. Sebab orang duk panggil benda ni namanya sudut bertentangan, opposite angle. Kalau dia 80, dia pun 80. Kalau dia 100, dia pun 100. Satu pusingan 360. Saya rasa basic lah, ni tak cakap Tapi dah cakap lah padahal pun. Poyo betul. Dah cakap okey, dah betul lah. Okey, seterusnya pula. Saya tolong awak highlight tengok baik. Ini MD, ini MD, ini MD. MD tu stand for mesti double. Mesti double. Maknanya segala amount, nombor sudut yang saya nak cakap ni, nilai dia perlu didoublekan. Contoh, kalau 40, 80. Kalau 50, 100. Kalau 35, 70. Kalau 29, 58. Kalkulator lah tu. Lah. Okey, cuba tengok yang ni. Mesti double yang ni. Sir, kenapa yang ni macam sama je atas je? Tengok betul-betul. Mana sama? Tengok betul-betul. Sama ke? Nampak sama tapi bukan dia. Tak sama. Tak. Yang ini betul lah kaki yang sama. Yang dia pula pun sama juga. Kaki yang sama. Kaki yang... Betul lah tu kaki yang sama. Tetapi pula. Tetapi. Perasan tak? Dia ada main dekat pusat. Bermaksud kat sini lah, dekat center wajib double. Dekat center je double. Contoh awak nampak sini. Kalau ini kaki sama tarik 40. Kaki yang sama tarik 40. Contohlah saya tarik yang ni pun. Yang ini pun 40. Sebenar-benarnya. Tetapi kalau kaki yang sama, cocok dekat center, automatic jadi double. Sebab tu awak nampak kalau sini ialah 40 darjah, dekat sini akan jadi apa tahu? 80 darjah. Doublekan the amount. Itu saja. Faham? So conclusion dia dekat center mesti double. So game-game yang melibatkan double ni, MD ni kuning, yang melibatkan double ni mesti kena ada center. Wajib kena ada center. Tak ada center tak jadi, Mat. Macam tu. Okey, seterusnya yang ni paling popular kat sekolah lah. Cik guru sekolah sebut apa ni? Kiblatan. Roket. Tak kisahlah panggil apa pun. Sama je. Okey, dan double tu mesti arah yang sama Contoh, kalau ini dia bagi 50, double dia 100. Jangan tiba-tiba 100 kat atas ni pula. Apa jangan? Pelik menonyo rupanya tu. 50 double dia mesti arah yang sama. Yes, pandang arah yang sama. Ada siapa tak faham ke arah yang sama tu? Bayangkan ni macam mata lah. Ni macam mata lah. Pandang bawah, dia pun pandang bawah. Dan ini fakta pasal gambar ni. Saya kena cakap fakta ni. Sebab fakta ni selalu disalahgunakan. Selalu awak ni perangai lah. Benda-benda pula selalu keluar dulu kalau pengalaman lama paper 1. Dia tanya, bukan tanya, dia letak sini nilai X ni, dia letak sekarang ialah 25. Dia tanya, berapakah nilai X? Selamba je student cakap apa tau? Yang ini nilai X je sama, 25. Elah. Betul ke? Betul ke? Sama ke tak sama? Tak pernah sama guys. Kita kecil sikit lah. Biasa nombor kecil sikit, 15. 15. Nilai kat sini tak pernah sama langsung. Tak pernah sama sampai bila-bila kan. Tak pernah sama. Nak tahu kat mana yang sama? Saya jawab kat mana sama Yang hanya sama kat sini. Kalau tiba-tiba ada segitiga kat sini. Yes. Yang ni boleh sama. Dekat mana tahu? Dekat sini. Dekat nilai kat sini dengan nilai dekat kaki lah. Yang ni boleh. Yang ni boleh. Asalnya center radius. Yang tu boleh. Yang asal tak ada kena-mengena pun. So, jangan memandai bahaya benda ni. Faham? Habis tu persoalannya macam dapat nilai X tu. Macam dapat nilai X. Nak dapat nilai X, awak kena pakai balik style polygon dulu. Kalau ini 100, berapa atas ni? Berapa atas tu? Merah tu. Atas tu akan jadi 260 darjah.
Ya betul, 260 darjah sebab satu musim 360. Kemudiannya macam mana dapat nilai X ni? Tak susah mana pun, awak tengok baik-baik. Bentuk roket ni sebenarnya, dia lah asalnya bentuk segi empat. So, bila segi empat, maksudnya 360 darjah. Dan tolonglah korang jangan ada satu otak yang tipikal. Segi empat apa hal macam tu pula? Segi empat bukan macam ni ke tu? Apa benda segi empat macam tu? Saya rasa korang lupa knowledge form 1. Masa belajar segi empat tu dia ada sekata dengan tak sekata. Yang ini pun sebenarnya segi empat. Segi empat bukannya bentuk macam tu. Segi empat maksudnya ialah ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Macam ni lah. Okay, so jangan ada mindset macam tu. Okay, ni segi empat sebenarnya. So 360 tolak 260 tolak 50 tolak 15. Dapat dah nilai X. Faham? So, dapat nilai X patutnya ialah 35. Ni fakta saya nak terangkan. Kena terang benda ni sebab selalu korang salah anggap. Korang ambil mudah lah. 25. Macam tu. Faham ya? Okay. Ada yang baru masuk ke, ada yang baru start ke, baru join ke aku nak 20 ni sebab ramai pula baru join ni katanya. Baru join ke? Kalau siapa yang tak ni saya nak kena terangkan sikit ke apa? Okey, yang baru join kita orang sekarang tengah vibe exam. Minggu depan patutnya saya nak buat dengan awak modul paper yang saya dapat lah, modul paper yang saya dapat. Saya nak buat modul paper dengan korang sebab saya nak biasa dengan korang dengan modul paper. Saya tak nak buat chapter 8 lagi sebab exam yang diorang buat sekarang ni tak keluar sampai chapter 8. Sampai chapter 6, 7 je, bawah-bawah tu je. Yang lain semua lower form. Jadi saya rasa agak membazir kalau saya buangkan masa saya buat chapter 8. Saya buat semua atas relevan awak fikir logik lah. Kenapa saya nak ajar awak lower form? Tak ke buang masa? Kenapa benda yang dah lepas saya nak kena ajar balik? Tetapi saya cakap terang, ini side saya. Saya rasa bersalah kalau student tak skor bukan sebab kesilapan dia. Kesilapan kisah silam dia. Jadi macam saya ni seolah-olah macam bertanggungjawab kat situ. So that is why saya ambil inisiatif ke sini, tak apalah, bayar form 4, bayarlah form 4. Tapi saya tetap cover form 4 tu, cover lower form sekaligus. Tapi minta maaf, saya kena cakap sekarang. Jangan sekejap, mesti nak keluar statement ni. Saya tak boleh ajar full. Saya beritahu kat mana sebab saya dah create nota semua dah. Untuk lower form, saya hanya boleh cover sampai takat 40% ke 50% saja, not 100%. Minta maaf tapi saya pukul sama rata. Ada paper 1, ada paper 2, saya pukul sama rata. Cantik saya pukul. Tahu korang? Jangan expect bila saya tengah masuk MC Plan ni awak dapat sekali 100% daripada lower form. Saya adakan juga tapi sedikit. 50%, separuh daripada knowledge. So maknanya lagi separuh tu saya cadangkan awak try buat sendiri dulu ke? Nanti saya akan buat list yang mana chapter-chapter yang saya dah cover lower form, form 4. Nanti awak compare dengan cikgu awak, cikgu akan bagi awak compare. Okey, ni chapter lower form nak keluar nanti masa final exam. Oh, ni sejajar darjah. Okey, aku study sikit ni je lah, lagi 4 chapter. Macam tu. Contoh yang saya takkan ajar awak, chapter macam polygon ke macam tu ke, yang tu saya tak ajar. Sebabnya saya dah ajar ni. Polygon lebih kurang macam ni lah sebab dia petak je ni bulat-bulat. Boleh Jangan expect penuh tau. Saya hanya buat inisiatif saja. Sebab lepas tu saya kena back to normal balik chapter 8 dan 9. Boleh Sebab saya ada target. Tahu. SPM masuk lower form ke se? Masuk banyak. Banyak dan seram. Banyak. Kalau awak nak rasa insecure, yang mana bagus, awak pergi kat Shopee ke ataupun pergi bookstore lebih bagus. Awak pergi kat bookstore, awak pergi cari buku modul SPM. Modul paper SPM. Awak try buka, tak payah belilah. Buka pun tak apalah, awak buka. Mesti awak terkejut, soalan pertama tu ialah bentuk piawai, angka bererti. Awak mesti terkejut. Mesti macam, serius lah. Asal dia keluar balik ni SPM kan? Ya, ni buku apa ni? Bukan tu PT3 ke? Awak jangan terkejut. Saya akan cakap sekarang supaya awak rasa insecure. Saya tak nak awak selesa. Nak selesa lepas SPM lah. Ataupun mati. Mati selesa lah sebab kita dah rehat lah. Tak buat apa. Selagi awak hidup kat dunia ni, ini memang awak punya kerja. Saya punya kerja mengajar. Sediakan makan minum untuk anak isteri, pakai, tempat tinggal. Tanggungjawab, ibu bapa, adik-beradik, family first. Everything is family first. My tanggungjawab. Your tanggungjawab is habiskan. Kalau awak tanya saya kenapa belajar penat lah, math tukar tempat dengan saya nak. Kalau saya boleh ulang masa lampau, saya nak belajar je. Senang sikit. Hutang tak ada, masalah tak ada, metabolism tinggi, heart rate saya pun lebih terjamin, stamina pun tinggi. Saya nak tukar dengan awak. Saya nak.
Saya rindu saya punya badan saya lama. Saya rindu. Sekarang saya tak suka yang sekarang. Faham? Bersyukur. Itu je. Jom kita teruskan. Bismillah. Kita sambung yang ni pula. Kalau perasan tadi, dekat center mesti double. Kalau ini 70, yang ni jadi 140. Kalau awak tak percaya, kita buat belakang tabir kenapa. Okay, awak bayangkanlah nilai ni tak ada, kita gantikan nilai ni dengan X. Okey, jom kita buat sama-sama. Yang pertamanya, perasan baik-baik, inilah center, tarik ni radius, tarik ni pun radius, jejari. Dan bila jejari, dia automatik akan jadi segitiga sama kaki. Dan kalau 70 kat belah bawah tu, kita tahu dah 70 ni pun kat belah atas ini. Dan sebab sama kaki kan. Dan kat kepala ni takkanlah sama pula sebab satu segitiga 180. Tolak 140 dua-dua ni, awak akan dapat berbakikan 40 darjah kat sini. Dan kalau awak nak sangat yang belah X tu pula, tak ada masalah. Jalan kerja yang terakhir ialah 180. Tolakkan dengan 40 darjah, awak akan dapat ialah 140 balik. Yang mana yang saya highlight warna merah tadi. Tapi kalau jalan lebih mudah, kalau awak tahu, kat center double. Itu sahaja. Lagi simple lah. Ada orang tanya, salah ke buat cara macam ni? Bukan salah. Ini pendapat saya. Kebanyakan student yang kalah chapter ni, sebab dia lemas dalam tulisan sendiri. Dia conteng, dia pening. Dia lemas. Gone. Dia lemas. Tulisan banyak sangat dalam. Banyak buruk pula tu. Kenapa buat 8 macam tu? Betul lah 8 macam tu. Dah kenapa? Takkan 8 macam ni. Ini sama ni lah. Aduh. Okay, next one. Move on. Okay, ini lain. Ini game lain. Ini game lain. Okay, awak tengok ini. Kiri kanan. Tengok kiri kanan. Sekolah akan panggil sebagai sisi 4 kitaran. SEK. Sisi 4 kitaran. Tapi kalau English dia akan pakai apa tau? Cyclic quadrilateral. Sisi 4 kitaran lah tu. Cara nak detect dia, nak tengok, dia ni sisi 4 kitaran lah, senang je. Syarat sah wajib dia ialah 4 bucu yang mencocok di belatan. Contoh, 1, 2, 3, 4. Macam gitu buat. 1, 2, 3, 4. Bila 4-4 ni mencocok di belatan, kita namakan sebagai sisi 4 kitaran. Dan tak perlu hafal pun benda-benda ni. Nama-nama ni tak payah hafal. Cukup sekadar tahulah. Kita labelkan supaya nak berborak senang. Takutlah nak borak, alah yang tu mana? So jadi kita ada nama ni, bolehlah kita labelkan kan. Okay, so jadi cara pakai dia begini tuan-tuan. Cara dia begini, nilai dekat bawah ni dengan nilai dekat atas ni paling senang saya lah. Nilai dua-dua yang bertentangan ni mesti mencukupkan 180. Jadi saya tambah, nampak sini 100 darjah, atasnya akan jadi 80 darjah. Nilai dua-dua ni hasil tambah dia mesti 180 degree. Simple. Sebab itu juga kalau awak nampak sila 130, dekat sini bukan 130, mencukupkan. Dia akan jadi 50 darjah. Fahim tu? Fahimna, alhamdulillah. Saya tahulah sebab saya dulu ajar MC Dubai. Saya ajar MC Dubai dulu. Masa mula-mula MSK dulu masa dulu macam sesa yang lain ajar kat Malaysia lah, macam diorang Malaysia lah kan. Macam saya international. MC Dubai lah, saya ajar dulu kat MC Dubai. Tapi biasalah panas sangat kat sana. Jumpa Irfan Haidi. Saya jumpa dia. Saya memang rapat dengan dia. Irfan Haidi panggil saya. Memang panggil rapat. Memang bro. Rapat dia. Yap. Saya rapat. Tapi saya tak mengajar di Malaysia lah. Base saya dekat MC Dubai. Dan saya terus pindah time tu lepas dah MC Dubai dah betul-betul stable. Saya terus beralih ke MC Amsterdam. Time tu saya ke MC Amsterdam. Lebih kurang 20 tahun macam tu, lebih kurang 20 tahun kat sana, dah stable kat sana, dan saya pindah balik ke Malaysia lah untuk berkahwin semua. Okay, SEK tu lah sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. Tak payah spam Christina. Sekali je. Cukup. Atau bawa fokus je. Okay, tak payah spam. Tak payah spam banyak-banyak. Nanti orang marah. Saya pun marah. Okay, dah? Okay, seterusnya. Belah kanan pula. Yang belah kanan ni kalau ada yang original, mesti ada yang fake. Ini saya panggil fake lah. Kenapa? Dia nampak macam sama tapi tak.
Dia fake 1, 2, 3, 4. Memang 4. Tapi apa beza dia dengan dia? Yang ni kalau perasan betul lah tu, ini 1, 2, 3. Tapi yang keempat tu dia tak cocok dekat apa bahasa Melayu ya, circumference, lilitan bulatan. Apa? Dekat lilitan bulatan, circumference. Dia cocok tu dekat center. Kalau kat center mesti apa? Kalau kat center patutnya mesti double. Sebab itulah amount nampak ni, kalau dia 100, double dia 200. Tapi kenapa tak pandang belah bawah? Kena pesan, double tu mesti pandang arah yang sama. Kalau dia pandang macam pandang atas lah, double pun pandang atas. Dan cara dapat nilai X, tak ada masalah patutnya bagi awak. Sebab satu pusingan adalah 360, tolak 200, X awak patutnya bernilai 160 darjah. Tak ada isu kat situ. Sangat simple. Nombor saya ambil pun kecil-kecil. Okey dah. Okey, kita move on sikit lagi sebelum kita habis tutorial yang kita terus boleh mula buat latihan. Kenapa lagi senang saya? Dulu belajar macam susah. Oh belajar dengan saya ke tak dulu? Oh tak. Oh, tak. Kita daripada form 3 pun senang lah kak lah. First time lah belajar. Dulu belajar susah. Pendapat saya lah kenapa macam tu sebab umur kot, umur. Cuba tengok balik sekolah rendah punya soalan. Susah ke senang? Sekolah rendah senang kan? Tapi masa darjah 6 tu awak kata susah. Betul tak? Umur. Bukan sebab saya ajar bagus tak. Umur awak dah makin matang. Tu je. Okay, jom. Kita tengok sini. Yang ni saya gelarkan dia sebagai tangent 1. Tangent tu apa benda? Tangent tu benda ni lah. Ni tangent. Nama dia tangent line. Line lah tu. Okay, kemudiannya rule dia yang pertama ni lah, kalau tangent 1 ni, awak akan nampak ada tegak macam ni. Tarik ke center. Dan automatik dia akan jadi ialah 90 darjah. Bukan kat situ je, mana-mana je. Contohlah saya tarik sini pun, macam tu. And then saya tarikkan dia ke center, dah gitu. Automatik yang ni akan jadi 90 darjah dan dia pun 90 darjah. Yalah, sebab straight line kan. Mana-mana ya, sama ya semua ni. Kaya tak? Bagus. Seterusnya yang terakhir, tangent number 2. Ni line dia. Nah, line dia. Dia punya game dia sengaja buat segitiga. Supaya nilai yang awak nampak 70 kat sini, ni 70 darjah ni, dia sama kat belah dalam. 70 darjah. Luar dalam sama. Dan kalau sini 80, dekat dalam pun 80. Awak tak boleh tanya, sir, kenapa macam tu? Ini rule. SOP. Saya tak boleh gaduh. Ini memang dah ditetapkan. Tapi yang paling bestnya yang saya boleh terangkan apa yang fahaman saya lah. Kenapa jadi macam tu? Satu sebab dia. Sebabnya ialah, satu straight line, 180. Satu segitiga pun, 180. Sebab itulah nanti nak dapatkan nilai X ni, boleh je pakai mana-mana. Nak pakai straight line boleh, nak pakai segitiga pun boleh. Dia tetap dapat jawapan yang sama. Dia orang share. Saya punya fahaman macam tu. So, apa nilai X? 80, 70 adalah 150. So, X awak akan bernilai sepatutnya ialah 30 darjah. So, rule dia saya ulang sekali lagi. Saya takut awak terlepas. Saya buat gambar lain sikit kat sini. Okay, cerita dia begini. Tengok baik, kakak abang. Dia tarik line macam ini. Lepas tu ada center. Dia sengaja tak nak bagi kena center. Tapi dia bagi kena dekat circumference macam gini. Permainan dia agak mudah. Seorang kat luar, seorang kat dalam. Seorang kat luar, seorang kat dalam. Contohnya, kalau kat luar ni, saya letak sini lah 40 darjah. Dekat mana dalam 40 darjah tu? Sama ada dekat A ke, dekat B ke, dekat C? Yang 40 darjah tu. Dekat B, bagus. Dekat B ni pun sama juga 40 darjah. Okey, contoh saya letak pula dekat dalam ni, saya letak sekarang ni ialah 70 darjah. Dekat mana next 70 darjah? Dekat C betul, tapi C tu belah yang dalam ke belah yang luar? Belah luar. So 70 tu satu lagi kat sini 70 darjah. Jadinya untuk dapatkan tengah-tengah ni, yang saya tengah merahkan tu, nilai X saya letak. Saya dapat pakai nilai X, pakai straight line ke pakai segitiga? Pakai mana-mana pun boleh. Sama sebab dua-dua tu 180. Mana-mana boleh. So buatlah 180 tolak 70 tolak 40. Dapat berapa? Uish. Dapatlah 70 darjah. Saya sebenarnya cakap seorang, saya tengah pening-pening tau. Lepas pada kena second dose ni, dia berat sikit lah kepala ni. Tapi saya tengah lawan takdir lah sekarang ni. Tapi bila saya seorang-seorang ni yang seram ni.
Ya, nota ni akan diuploadkan ke Notes MC Plus. Yap. Kau suka kan contoh-contoh ni kan? Kau suka kan? Boleh, boleh. Ada masalah. Okay. Okay, jom. Boleh kita teruskan, mulakan? Okay, kita mulakan. Kita mulakan terus dengan soalan. Kita mula soalan nombor 2, nampak macam gempak je nampak ni. Okay, jom kita buat soalan nombor 2 without A, B, C, D. Kakak abang, jangan buat apa-apa. Sekarang ni tengah tutorial. Apa kata awak belajar? Tulisan ni semua ada kat saya. Awak boleh dapatkan tulisan saya. Playback pun ada. Yang penting ialah awak faham. Itu cara belajar. Belajar tu ialah memerhati dan berfikir. Bukan menyalin lagi setakat ini. Bukan. Tapi cikgu saya kata salin se. Minta maaf cakap bahasanya agak kasar sikit mungkin bunyinya. Tapi inilah perkataan paling sesuai dan paling cepat keluar dari otak saya. Zaman dulu, zaman dulu. Zaman sekarang, zaman sekarang. Itu saja. Sebab tu saya tak suka bila orang kata apa tahu, bila contoh-contoh lah saya selalu tengok lah sesudah kena dengan senior-senior. Lah lembik lah budak-budak zaman sekarang. Zaman dulu zaman dulu, zaman dulu, zaman dulu. Tak habis-habis zaman dulu. To be honest cakap, saya tak suka orang guna perkataan zaman dulu, zaman dulu. Dulu-dulu lah bang. Sekarang-sekarang lah. Apa cerita ni? Saya berani nak mengaku kat awak. Saya SPM tahun 2005. Saya SPM tahun 2005. Sumpah soalan saya senang gila. Bila saya tengok balik soalan tu, saya rasa macam, ui, macam ni je aku dapat A+. Ini je maruah A+ saya. Dan bila saya tengok yang SPM zaman sekarang punya, berbanding dengan SPM saya dulu, jauh berbeza. Tak sama langsung. Oh, 2005 awak baru lahir ke? Umur saya, ya betul. Umur saya 33 tahun ni. Oh, teruk sangat ni. Oh, menyesal saya cakap SPM saya tahun bila. Kita beza 17 tahun Okey, mulai hari ni jangan panggil saya Sir Jason lah, panggil Uncle. Panggil Uncle Jace. Okey, apa nama saya? Uncle Jace. Yes. Jangan abang, geli. Amir, jangan. Amir. Tolong kick Amir. Nazir ke siapa-siapa tolong kick Amir tu. Dia panggil saya Abang Jazel, rasa menggeletor bulu ketiak rasanya. Joy. Bila panggil Uncle Jace tu nampak macam modern dan urban lah. Uncle Jace. Iya, umur saya 33 dah, kenapa semua tak percaya ni? Betul lah, umur saya macam berapa? 40? 48? Teruk benar, agak-agak lah. Muda lagi, 33. Kecoh, 33 baru. Okey, baik kita teruskan. Jom. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan, bagi siapa yang first timer lah. Masa zaman form 3 itu, saya ingatkan balik lah kita punya kenangan Masa form 3 itu, macam mana kita menang chapter ni, daripada awal kita buat, kita keluarkan dia punya nama dia. Contoh, nampak apa? Sir, kita nampak roket. Sir, kita nampak Tangent 1. Ingat je? Wih, kenangan Mat. Wih, lama korang belajar dengan saya. Terima kasih tau. Saya terharu lah. Form 5 tahun depan pilih saya juga Pilih juga Terima kasih. Saya terharu lah. Tahun depan korang nak form 5 weh. Kejap lah. Betul mesti bye-bye lah. Macam mana kan? Saya kat sini je. Sama. Ya tu. Kelas kita dah pagi-pagi pukul 8.50. Oh, mencanak otak saya nak berfikir time tu. Kelas pukul 8.50. Tak logik betul hidup orang saya time tu. Okay, jom. Saya keluarkan Yang pertama, for sure saya nampak lah. Saya pun nampak benda yang sama awak nampak. Saya nampak roket. For sure. Lepas saya nampak roket, saya nampak tangent. Tapi nak tanya je, tangent awak nampak tu tangent 1 ke tangent 2? Tangent 1, sama lah. Saya pun nampak tangent 1 juga. Sebab alasannya begini lah. Ni line. Okay, yang ni warna merah tu. Yap, 90 darjah. Okay, tangent number 2. Lagi apa yang dulu awak nampak? Dulu kita orang selalu borak perkataan ni sama-sama lah, kenangan dulu-dulu. Tiba pula kenangan. Kita orang borak perkataan namanya lah basic. Kita selalu cakap perkataan ni. Namanya basic. Basic tu maknanya satu straight line 180, satu pusingan 360, satu segi 3, satu segi 4. Kita orang panggil basic lah bahasa mudah. Okey, dah tak ada dah. Okey, nak mula mana dulu? Nak mula roket. Okey, kita mula roket dulu. Kalau nak kata mula roket, 65 nilainya kat sini. Nilai seterusnya double. Double-nya kat sinilah. Awak akan dapat patutnya 130 darjah.
Sebab dekat center kan double. Ada masalah double. Darab 2. Okey, roket dah pakai. Seterusnya tangent number 1. Let's go. Tangent number 1. Ini dia punya line. Ini tangent dia. Awak akan dapat angle ni automatic ialah 90 darjah. Which is very good. Dan yang terakhirnya semua pakai basic atas alasan bentuk yang awak tengah nampak ni lah bentuk 1/4 sebenar-benarnya. Betul lah tu. 1/4 ialah 360 darjah. Awak tolakkan dengan semua benda ni. Dan nilai Y awak akan dapat? Y akan dapat ialah 40 darjah. Dan siap. Ya, betul. Senang kan? Kenapa senang se? Dah awak dah pandai lah tu. Dia tanya kenapa senang, macam mana nak jawab ni? Dulu tak faham pun se. Dulu kau banyak main. Dulu kan PDPR. On je lebih Google Meet tu. Sampai ke sudah biar gitu je cikgu terpalau. Banyak main je. Memanglah. Sekarang ni dah ada matang sikit lah kan. Okay, kita tengok yang ni pula. Okay, rule come on. Hanya gitu. Macam mana? Kenapa tiba-tiba saya faham ni sir? Mana aku tahu? Kau tanya benda-benda yang bukan. Kenapa? Okay, pertama saya nampak fake lah. For sure fake. Janjinya. Katanya. Tiba TikTok lah. Ya. Yang pertama ialah tangent 1. Saya setuju. Tangent 1. Maknanya ada 90 darjah kat sini. So our ultimate mission is kita dapatkan nilai kat sini. Kita dapat je nilai kat sini 90 tolak dengan dia dapat 90 tolak dengan 40 dapatlah dia. So dapatlah kat sini ialah 50 darjah. Nah gitu. Kata-katanya. Punya cukup. Okay, 50 darjah settle. Saya lapar sangat sebenarnya ni, serius. 120 ni, ajar saya macam mana nak pakai 120 ni. Takkan nak diam gitu je. Kata-katanya. Macam mana? Ya, kita doublekan dia. Tapi ingat, double tu bukan kat sini ya. Double tu belah atas ni. So, dapatlah double dia lah 240 darjah. Menjadikan belah dalam ni secara kebetulan ni kebetulan sebenarnya tak sama tak sebenarnya. Kebetulan dia 120 darjah. Sama pula dia ni di kanan. Dan last sekali bentuknya adalah satu bentuk 1/4. So 360 darjah tolakkan dengan 120, tolak 120, tolak 50 dan nilai Y awak akan bernilai 70. Kata-katanya. Okay, settle. Okay, gerak. Okay, cuba tengok soalan nombor 3. Saya nak kena borak pantang larang dengan korang kejap boleh? Pantang larang ni penting. Penting. Kenapa penting? Sebab ada orang akan assume. Saya nak tanya tu benda penting gila. Ada center tak gambar ni? Tak ada Bila tak ada center kau kena ingat satu benda ni. Takkan mungkin jadi diameter mencocok. Takkan mungkin jadi tangent 1. Takkan mungkin ada double-double. Saya punya otak trigger dia macam tu. Saya tak tahu macam mana cara awak rebrand kan tahu apa yang saya ajar ni. Tapi kalau saya punya otak macam tu. Tak ada center. Tiada tangent 1. Tak ada semua belajar. Tak ada diameter mencocok. Tiada double. Tetapi daripada sini saya nampak satu benda kita nampak sebagai tangent number 2. Ni saya tengok highlight warna merah. Kalau awak nampak 58 kat sini, the next 58 kat mana? Dekat L tapi belah kanannya. Okey, yang ini pun 58 darjah. Siap. Okey, lagi. Apa lagi boleh dapat? Dan sebenarnya kalau awak mata awak begitu betul-betul tajam sebenarnya, awak akan nampak satu benda dipanggil sebagai sisi 4 kitaran, SEK. Whoop, macam ni. Di sisi 4 kitaran, kita dah belajar nilai ni lah. Kalau nilai sini 110 belah atas, belah bawah dia tak sama. Belah bawah dia lah mesti mencukupkan 180. Dapatlah 70 kat sini. Dan last sekali tak ada cara lain kita boleh pakai. Nama benda ni basic je lah, satu straight line. Satu straight line tolak 70, tolak 58 macam tolak 128. Menjadikan baki nilai X tu ialah 52 darjah.
Siap. Faham ke? Ha. Okey, ada tanya, sir, betul tak X tu sama dengan R? Betul, betul, betul. Dia tanya, betul ke sir nilai R X kat sini sama dengan nilai R kat belah bawah ni je? Bukan R semua kat belah bawah. Sama tak? Sama saja, tak ada masalah. Yep. Alright. Rusti, mana dapat 70 darjah? Sisi 4 gitaran. Bila sisi 4 gitaran bertentangan ni mesti mencukupkan 180. Mencukupkan. Hasil tambah dia mesti dapat 180 degree. 100, apa maksudnya dia? 180 darjah. Geram. Okay, move on, move on. Tak nak lah nak buat soalan yang lain-lain sikit lah. Boring lah soalan ni. Ni macam seksi. Gambar-gambar serabut-serabut ni. Kita kena buat gambar-gambar serabut-serabut. Mula best hidup kita ni. Rindu time form 3. Selagi lepas tu ganti kelas. Come on lah. Kita internet sebelum tekan, benda dah upload lah. Laju lah. Jangan main jangan main. Semalam, saya baru nak like gambar. Nak like gambar ada kawan saya lah. Lusa tu dah like dah. Dia dah dapat dah. Tu macam lambat ni. Lambat salah. Saya dah like hari ni. Semalam dah dapat. Okey, jom. Apa soalan? Okey, soalan kata ialah find the value of X and find the value of Y. Berapakah nilai X dan berapakah nilai Y? Saya rasa paling mudah nak dapat ialah nilai X. Y, kita pakai cara ni. Satu segitiga 180 darjah. Awak tolakkan dengan 20, awak tolakkan 35, awak akan dapat nilai dekat S yang belah kiri ni. Berapa ya? 35, 25, 155 dapatlah 125. Awak dapat hasilnya 125. Kemudiannya daripada 125 ni kita perah sikit, kita dapat sebelah dia. So X tu akan bernilai 55 darjah. Atas alasan satu garis lurus 180. Atas alasan satu garis lurus 180. Masih faham? Cantik. Lagi. Apa dulu yang dapat lagi? Apa dulu orang nampak lagi? Saya nampak juga perkara yang sama orang nampak. Betul, saya setuju. Nampak tak diameter mencocok? Kan? Ada. Satu diameter yang warna merah tu, dia cocok juga sini. Cocoknya di sini. Cocoknya di sini. Ini akan jadilah 90 darjah. Terbaik. Terbaik mata korang. Terbaik. Baik, boh. Baik. Lagi. Cyclic quadrilateral. Okey. Sebab apa orang kata sisi Pak Gitaran, saya highlightkan apa mata dia nampak. Mata dia nampak ni. Matanya dengan janjinya. Matanya. Dia nampak ini. Sisi 4 gitaran. 1, 2, 3, 4. Kalau 55 kat sini, dia boleh dapat hujung sana tu. Berapa dapat? 100. Ya benar. Kat sini akan dapatlah 125. Sekejap, ni kawan hitam. 90. Okey. Lepas tu? Sikit lagi. Pakai basic segitiga yang kecil belakangnya ni. Satu segitiga 180, tolak 125, tolak 35. Macam tolak 160 lah. Awak akan dapat kecil, halus kat sini. Saya tengah hitam kan ni. Nilai dia ialah 20 darjah. Habis tu, macam dapat nilai Y? Tak ada masalah. Sebab kita pakai tangent number 2. Ni Kalau nilai kat sini 55, maknanya dekat luar ni pun, dua-dua ni pun ialah 55 darjah. Tetapi benda nak sikit, nak Y saja. Kita buanglah 20 tu. Bila buang 20, Y tu akan menjadi 35 darjah. And ladies and gentlemen, there you go. Kita akan dapat nilai nilai S, and kita juga akan dapat nilai Y. So all together, berapa tu? Awak akan dapatlah sepatutnya 90 darjah. Dan siap. Itu. Okay.
Lagi. Saya random soalan lah. Saya random soalan. Nak buat soalan ni? Nak buat? Jom. Takut. Ada orang lambat request. Sir, request sir nombor 10. Okey. Jangan risau. Celah geger je ni. Tak ada apa-apa lah. Soalan ni tak adalah nota ke, sir? Tak ada ke? Serius lah tak ada. Kau seorang je kot tak ada kot. Ada. Saya yang tekan submit untuk. Ada. Janganlah menuduh saya. Sedih rasanya bila kena tuduh macam ni. Sedih. Sedih. Saya tak nak share nota dengan kita orang ke nota ni. Kenapa seseorang je ada? Tak. Macam mana cakap sedih je cikgu ni. Kita buat kerja tak kata buat kerja. Yang cikgu betul-betul tak buat kerja tak report pula. Peninglah kita. Peninglah. Aduh, peninglah. Saya tak tell siapa-siapa. Saya tak cakap siapa-siapa. Semua cikgu buat kerja. Siapa terasa je lah nak condemn. Okay, jom. Idea please. Saya rasa nilai Y paling senang dapat. Saya rasa Y paling senang dapat. Sebab saya pernah jawab rule yang atas tu. Ya, kalau 42, saya akan dapat 84. Ingat lagi tak gambar yang mana ni? Yang saya demo ni. Takutlah korang ni cepat lupa lah makan apa semalam. Macam ni. Bulat tu. Lepas tu saya ada buat macam ni. Rule dia. Saya kata apa tadi tau? Kalau sini 70, dekat sini akan jadi 140. Nilai dia double. Oh, gambar tu saya ingat. Oh, saya ingatkan bila belajar macam tu, gambar pun macam tu. Kadang-kadangnya, katanya, janjinya. Abang, yang respons itu abang tadi tu. Bang, takkanlah benda yang segala ajar kat atas tu sama je lah exam. Nanti lah exam dia pusing-pusing lah. Awak pusing lah kat kertas. Janganlah expect semua benda sama. Kalau semua benda sama, saya rasa lah macam tu sama kat tadika kot. Belajar huruf E memang E, keluarlah soalan dia. Cuma sambung titik je rasa itu. Tadika je. Belajar sama, keluar sama. Tahu. Katanya. Tidak. 84 nilainya di sini. Selamba hadap, saya tahu nilai kat sini. 96. So laju je sekira. Saya kira laju. Ceteka. Macam mana saya kira laju macam ni? Senang. Sebab dalam badan saya ada satu konten, iaitu konten dia macam ni. Sejuk konten sikit yang saya ada. Korang pernah jumpa benda ni dekat zaman form 1, tapi korang jarang pakai dalam live korang. Nilai kat sini, kalau ini 40, kita tahu dah nilai kat sini lah 140. Sebab korang panggil dulu benda ni lah sudut pedalaman. Betul ke entah bahasa Melayu dia? Interior angle. Sudut pedalaman. Dulu korang baca kan ada bentuk Z. Ada yang bentuk F. Bahasa Melayu saya loading sikit, minta maaf saya cakap yang English. Awak panggil ni dulu sebagai corresponding, awak panggil ni sebagai alternate, awak panggil ni sebagai interior. Kalau ingat lagi lah. Bahasa sekolah dulu, bahasa pasar, ada guna huruf F, Z, U. Betul. So, jadinya sekarang ni kenapa saya begitu cepat kira dapat 484 form 6 ni? Sebab saya pakai knowledge yang saya dapat masa zaman form 1. Yang ni. Habis tu macam mana saya tahu ni selari? Sebab dia kena selari pun boleh. Halo. Nak confirm lah ni tangent. Confirm lah ni tangent. Ni kan tegak 90 darjah. Ni kan tegak 90 darjah. Sebab tegak 90 darjah. Kalau tak cari saya lah awak buat je 360 tolak 90 tolak 90 tolak 84 dapatlah jawapan. Apa tadi? Apa saya cikgu form 1 saya apa tadi? Apa nak baca tadi? Panjang no. Tulis sikit apa sih? Form 1 selalu cikgu form 1 cikgu selalu tukar, so tak masuk otak. Kalau boleh cikgu tiap hari nak tukar. Kenapa macam tu pula? Cikgu hari-hari tukar. Hari-hari tukar cikgu. Oh, sebab cikgu yang asal tu pindah, sebab dia ganti lah. So sebulan tu tak belajar. Cikgu saya bersalin. Cikgu banyak bersalin je.
Yelah semua ni kata cikgu mengandung, cikgu bersalin, cikgu mengandung, cikgu bersalin. Yelah. PKP. Ha. Itulah. Okay. Dah lah. Belum siap. Nombor 6 kat sini. Berapa sini? Belum siap lagi. Apa ingat dah siap ke? Belum siap lagi. Tolaklah 360 tolak 96. Berapa dapat? Dapatlah 264 darjah dengan 84 darjah. So kita ada dua jawapan. 264 dengan 84 disuruh tambah. Terdapatlah jawapan awak sepatutnya lah 348. Tiada isu. Faham? Okey. Boleh kau ni? Saya buat ni sekali je tau. Mana ada saya buat ni ke minggu? Tak ada. Setiap minggu projek lain-lain semua ni. Ni saya seksi soalan ni. Jom. Tolong lepas ni. Tengok serabut bro. Serabut. Relax. Mata kita kan ada dua. Asing kan? Awak akan nampak ada bulatan belah kanan. Awak akan nampak ada bulatan belah kiri. Satu besar sikit, satu kecil sikit. Cuba perhati baik-baik. Zoom kat mata awak yang belah kecil saja. Bila zoom mata awak ke belah kecil saja, awak akan nampak benda ni. Nampak? Sisi 4 kitaran. Maknanya kejap lagi ni, kalau saya dapat nilai kat sini, saya boleh dapat nilai X. Dengan caranya ialah 180 tolakkan dengan nilai kat sini. Dapat, terus siap. Saya tuliskan siap-siap lah. 180 tolakkan dengan, tak tahulah apa, nanti dapat jawapan. Saya sediakan template. Okay, so jadinya, apa saya nak dapat benda alam tu, yang pertamanya, cuba tengok bulatan yang besar pula. Bulatan terbesar ni, awak akan nampak satu tangent line, lepas tu ada satu segitiga. Yes. Tangent number 2 lah namanya tu. So, bila tangent number 2, permainan dia begini. Kalau nilai kat sini 78, nilai kat atas ni pun akan jadi 78 kat sini. 78 sini, 78 sana. Satu pusingan 360. Tolak 213, tolak 78, berapa bagi? 111. Dan last sekali macam kita borak tadi, bila sisi 4 kitaran, nilai dua-dua ni hasil tambah dia mesti mencukupkan 180. So berapakah nilai X? Awak akan dapat nilai X sepatutnya ialah 69. Dan dah siap tu, kasih sign lah sikit lah. Kasih sign sikit. Sign sikit. Okey. Sign, kasih sign. Mari kita kasih autograf lah kat cikgu. Macam tu. Satu sebelah dapat berapa ni? Pusingan, satu pusingan. 360, tolak 213, tolak 78. Nanti dapat kecil ni. Okey lagi? Faham Tak ada masalah. Tak ada masalah Tak ada masalah. Okey saja. Apa yang terbalik ni? Terbalik kat situ. Lama. Sini terbalik. Aduh. Maknanya dah tahu-tahu ni 111. Ke ni 69? Yang ini 69. Okey, yang ni 69, yang ni 111. Faham. Alright. Saya ambil je jawapan. Dah. Settle lah lower form check kita ni. Cover lah sikit-sikit kan. At least bolehlah tolong korang untuk exam. Cantik lah kali ni. Try kali ni. Kali ni dia kata macam unicorn. Try. Cantik. Cantik. Cantik lah kali ni. Sekejap nak try. Cantik lah kali ni. Cantik lah kali ni. Dia tak tahu lah saya jumpa dalamnya. Dia macam colour macam unicorn. Banyak lagi kat sini punya. Ada rainbow. Try yang ni pula. Ni apa ni? Try sikit. Cantik lah colour dia. Good lah. Nice lah. Saya guna apps apa? Saya guna Microsoft Word. Saya memang tak pakai tab. Saya tak pakai tab. Saya tak pakai iPad. Tak. So, kipas jenama apa? Tak ada bunyi langsung. Tak. Itu HOUM. OM.
Houm. Tahu lah benda tu. Kipas Jerman. Entahlah. Saya beli sebab cantik je. Color gold. Saya pakai apa tulis-tulis sekarang? Saya pakai Surface Pro. Dia tak ada. Bukan tab, bukan iPad. Saya tak pakai iPad. Saya tak suka iPad. Tak. Saya bukan peminat Apple. Sir, berapa persen masuk untuk lower form apa tadi SPF tadi yang saya nampak? Dia banyak sangat. Kalau kata persen lah, ni saya rough figure saja main nombor ni. Saya boleh kategorikan sebagai 50, 25, 25. 50% daripada lower form 3, form 2, form 1, 25% form 4, 25% lagi form 5. Saya punya penampakan macam itulah. Kalau SPM awak sebut dengan saya sekarang ni. Saya guna tablet ke tak? Nantilah saya review lah satu lah. Kalau awak nak beli ke apa kan sebab nak untuk PDPR, this is very good punya gadget, but the price mahal sikit lah. Price dia mahal. Surface mahal. Harga dia 6,000 lebih ke atas. Tapi kualiti dia pakai i7. Microsoft Surface. Cikgu saya syllabus form 4 pun tak ajar. Alamak, tak apalah. Sekali dengan pen ke? Pen tak. Pen lain harga. Pen kena tambah lagi 500. Mouse pun kena tambah lagi 300. So, semua lain harga. Semua lain. Masa dah habis boleh kita borak. Mouse boleh connect? Boleh. Mouse dia boleh. Stop.